A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh dunia. Tajuk syarahan Jumaat kita yang penuh barakah hari ini berbunyi, bosku sangat-sangat marah dipanggil sebagai babi penyamun 1MDB. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama kuasa sakti keramat rakyat, atas nama rule of law, saya sebagai rakyat ingin mengajak bosku babi penyamun 1MDB yang sedang menonton video panas ini untuk sama-sama menambahkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bosku babi penyamun 1MDB. Ittaqullah. Takutlah kita kepada Allah yang Maha Berkuasa. Pemimpin yang bangga menjadi perompak, penyamun, penyangak dalam negara berdaulat ini memang sangat-sangat layak dilaknat oleh rakyatnya sebagai babi penyamun 1MDB. Kenapa kau marah dipanggil oleh Kingmaker Politik Malaysia sebagai bosku babi penyamun 1MDB? Bukankah nama itu sangat sedap dan sangat mudah untuk difahami oleh seluruh dunia? Betapa jijik, betapa buruk, betapa kotornya legasi politik kamu, betapa hancur dan sehancur-hancurnya legasi politik kamu dipanggil sebagai bosku babi penyamun 1MDB. Rakyat yang dirompak dengan sangat-sangat zalim, dengan sangat-sangat kejam, layak untuk memberi title kepada pemimpin perompak itu sebagai bosku babi penyamun 1MDB. Ini adalah satu jenayah besar. Ini adalah satu dosa besar. Wahai bosku babi penyamun 1MDB. Kenapa kau marah? Aku bagi title untuk kau, bosku babi penyamun 1MDB. Kenapa orang-orang kau, penyokong-penyokong kau sangat marah apabila aku memberikan anugerah politik baru kepada kau sebagai bosku babi penyamun 1MDB? Bosku Najib yang amat saya hormati, seorang pemimpin yang tidak tahu malu merompak dan mencuri duit rakyat dalam 1MDB memang layak dihina sebagai babi penyamun 1MDB. Kamu sudah kalah 7 kes jenayah rompakan, kes SRC 1MDB dalam Mahkamah Malaysia, di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Maka kamu layak untuk dianugerahkan sebagai bosku babi penyamun 1MDB. Seorang pemimpin yang tidak tahu malu merompak duit rakyat dan negaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah setanding dengan seekor babi. Haramnya merompak dan mencuri duit rakyat dan duit negara adalah sama haramnya seperti makan seekor babi. Pakcik makcik Oto Arun, umat Islam tak boleh makan babi. Maka ia adalah sama maksudnya umat Islam tidak boleh merompak duit rakyat dan duit negaranya. Budaya politik rompak-merompak yang menjadi kebanggaan bosku adalah sama seperti budaya orang Islam seolah-olah suka makan babi. Ya, kalau anda
Menyokong pemimpin perompak penyamun maksudnya anda suka makan babi, bosku. Kalau anda tidak tahu malu merompak dan mencuri dalam negara, maksudnya anda sangat-sangat bangga makan seekor babi. Anda pemimpin Islam. Inilah analogi dan perumpamaan yang wajar untuk saya sampaikan kebenaran di hadapan Allah, di hadapan penguasa dan pemimpin penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang dalam negara berdaulat ini. Oh, kalau saya panggil bosku sebagai babi penyamun 1MDB, kamu marah. Tapi kalau negara Malaysia ini dirompak sampai licin oleh bosku, kau tak marah? Oh, kalau panggil bosku seekor babi penyamun 1MDB, kau cakap ini haram dan berdosa. Tiba-tiba mencuri dan merompak 1MDB, mencuri dan merompak duit rakyat dan duit negara, tidak berdosa. Sangat-sangat lucu dan lawak generasi lama dalam negara ini. Ya, memang inilah tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha berkuasa. Allah akan melahirkan generasi baru yang berani untuk berkata benar di hadapan pemimpin babi penyamun 1MDB yang sedang menonton video ini. Generasi lama akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah bersumpah dalam kitab Al-Quran. Generasi lama yang tidak berguna kepada agama, bangsa dan negara akan dihancurkan satu persatu oleh Allah, dan itu sedang berlaku kepada bosku babi penyamun 1MDB. Allah bersumpah, generasi lama yang menghancurkan negaranya, menghancurkan dunia ini, akan digantikan dengan generasi baru yang lebih baik daripada generasi lama. Saya bangga memanggil bosku sebagai babi penyamun 1MDB. You deserve it. Anda layak untuk dapat anugerah daripada Kingmaker Politik Malaysia sebagai bosku babi penyamun 1MDB. Hari ini, bosku babi penyamun 1MDB mengarahkan Raja Petra untuk ulang tayang perbicaraan kes rompakan SRC 1MDB yang mana Najib Razak sudah kalah. Sangat-sangat tolol, sangat-sangat bangang, sangat-sangat dupang bosku babi penyamun 1MDB dan juru propagandanya Raja Petra keluarkan kenyataan politik bodoh-bodoh hari ini. Katanya Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ada konflik kepentingan. Perbicaraan mahkamah, keputusan mahkamah untuk Najib Razak terbatal. Perbicaraan mahkamah perlu diulang semula. Sangat-sangat lawak saya melihat kebodohan bapak babi penyamun 1MDB itu, Pakcik Makcik Otoharu. Dia terpaksa bayar Raja Petra sampai sekarang untuk melobi perbicaraan mahkamah kes rompakan SRC 1MDB yang mana Najib Razak sudah kalah terbatal. Najib Razak berhenti jadi syok sendiri dalam percaturan kuasa ini. Berhenti jadi orang gila, bosku babi penyamun 1MDB. Berhentilah kau jadi delusion sakit mental, bosku babi penyamun 1MDB. Kau ulang balik perbicaraan kes rompakan SRC 1MDB yang kau memang didapati bersalah 42 juta ringgit. Keputusannya tetap sama, bosku babi penyamun 1MDB. Wahai Raja Petra yang amat saya hormati. Sangat-sangat lucu dan lawak. Kau nak ulang perbicaraan kes jenayah kau beratus-ratus kali. Buat apa, bosku? Keputusannya tetap sama.
tidak boleh diubah oleh sesiapa. Kes Mahkamah Raja Petra pun Raja Petra kalah, Najib Razak. Yang kau minta tolong dengan Raja Petra tu, Raja Petra tidak ada kuasa dalam Mahkamah Malaysia. Saya setakat ini terus menang dalam perang mahkamah kita, Najib Razak. Saya masih berani bersuara dalam negara Malaysia berdaulat. Saya tidak lari daripada negara Malaysia. Orang bodoh kau, Raja Petra, lari macam babi ke negara United Kingdom. Takut check-in penjara Sungai Buloh bersama kau. Hari ini, semua hakim buat laporan polis ke atas Raja Petra, orang bosku Najib. Sebab apa? Suka buat fitnah, suka mengkambing hitamkan hakim-hakim yang tidak ada kes merompak 1MDB, suka buat cerita politik bodoh-bodoh pasal institusi kehakiman negara kita yang sudah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas bos Raja Petra bernama bosku babi penyamun 1MDB. Raja Petra, pulang kau ke Malaysia. Kau wanted dalam negara ini bersama bosku babi penyamun 1MDB. Raja Petra sedang dicari kerana buat jenayah besar, memfitnah institusi kehakiman negara. Jangan lari topik, Najib Razak. Jangan lari tajuk percaturan kuasa ini. Stop divert the issue. The main issue now, you sudah kalah. Dan diumumkan kalah oleh 4 orang hakim dalam Mahkamah Malaysia, yang mana kau dalang utama merompak duit rakyat Malaysia dalam SRC 1MDB. Kau tak boleh terima kekalahan kau ini sehingga kau terpaksa upah Raja Petra jadi bodoh, jadi bangang, jadi tolol, mengarahkan hakim-hakim untuk ulang tayang perbicaraan kes jenayah rompakan SRC 1MDB kau. Come on, bosku. Benang yang basah tak boleh ditegakkan. Ini bukan masa untuk tegakkan benang yang basah. Kamu sudah kalah, Najib Razak. Sampai sekarang, Najib Razak tidak berani saman mana-mana hakim. Kenapa? Hakim-hakim dalam negara ini tidak melakukan salah guna kuasa seperti kamu, Najib Razak. Hakim-hakim dalam negara ini tidak ada yang rompak 1MDB macam kau. Tidak ada yang terima bayaran guna duit rompakan 1MDB daripada tauke kaya kau bernama Jolo. Tetapi kau, big boss kepada Jolo, wahai bosku babi penyamun 1MDB kantoi, disahkan bersalah dan kalah oleh hakim-hakim Mahkamah Malaysia. Anda adalah watak utama bersekongkol dan berkomplot dengan Jolo, Najib Razak, mencuri dan merompak duit SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit. Hanya kerana hakim-hakim itu tidak mahu ikut cakap Najib Razak, hanya kerana hakim-hakim dalam negara ini menyatakan 2.6 bilion ringgit itu sememangnya bukan derma daripada Raja Arab Saudi, akhirnya bosku terpaksa mengarahkan Raja Petra untuk menyerang hakim-hakim yang tidak ada jenayah rompakan 1MDB dalam institusi kehakiman negara. This is very disgusting.
Ini sangat-sangat menjijikkan, bosku. Modus operandi politik sebegini terus memakan diri, bosku babi penyamun Wan MDB. You are desperate bersama Raja Petra yang banyak kali kalah dalam kes jenayah dalam Mahkamah Malaysia. Saya tahu Raja Petra takut Najib Razak check-in dalam penjara Sungai Buloh, kerana jika Najib Razak check-in penjara Sungai Buloh, dedak duit Wan MDB, juru propaganda babi penyamun Wan MDB itu tidak akan dapat bayaran apa-apa lagi. Ini adalah kebenaran yang terlalu pahit untuk ditonton dan didengar. Seorang pemimpin dan penguasa seperti kamu, bosku, berlagak suci macam malaikat, berlagak suci macam Tuhan, tetapi telah kantoi merompak duit SRC Wan MDB, sememangnya layak dipanggil sebagai babi penyamun Wan MDB. That is your level. You are same level with babi. Kalau you tak nak dipanggil babi oleh Kingmaker Politik Malaysia, bosku, jangan merompak, jangan mencuri. Pulangkan semua duit Wan MDB yang kau rompak bersama orang-orang kau. Kau marah dipanggil perompak penyamun, babi. Kau bangga bukan jadi perompak penyamun penyangak babi Wan MDB? That is your job. Your job adalah sama seperti babi hutan. Apa yang dinampak tengah-tengah hutan, semua dimakan oleh babi. Tai pun babi makan. Sama macam kau, bosku. Dalam negara ini semua kau rompak. Tidak ada perbezaan antara kau dengan seekor babi. Satu falsafah politik dunia pernah menyatakan, pemimpin dan penguasa yang berlagak seperti Tuhan, yang berlagak seperti Nabi, yang berlagak seperti malaikat, tetapi dia adalah pemimpin penyamun, maka sebenarnya dia adalah seekor babi. Bila saya guna analogi politik ini, bosku, kau dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Kedudukan kau sangat-sangat bahaya. Perang percaturan kuasa ini belum tamat. Kita baru masuk gear 1. Dalam keadaan semua rahsia master plan politik Malaysia ada di tangan saya. Saya baru nak panggil kau bosku babi penyamun Wan MDB, kau sudah koyak mental, tertekan, tak boleh tidur malam. Kalau aku panggil kau bosku babi penyamun Wan MDB, maksudnya ini memang tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kekalahan dan kehancuran kau. Bosku babi penyamun Wan MDB. Track record saya dalam percaturan kuasa ini sebagai Kingmaker Politik Malaysia, dari tahun 2016 sehingga tahun 2022. Saya sentiasa menang dan saya tak pernah kalah. Anda boleh tanya yang di Pertuan Agong dan tu Dr. Mahathir Mohamad. Saya ingin bocorkan satu rahsia sulit di hadapan bosku babi penyamun Wan MDB, di hadapan Raja Petra. Adakah anda berdua tahu, babi-babi penyamun Wan MDB yang amat saya hormati, kes rompakan Wan MDB ini tak boleh ditutup sampai kiamat. Tak boleh diulang tayang. Keputusannya tak boleh ditarik balik. Keputusan hakim-hakim adalah muktamad. Ya, selama ini bosku babi penyamun Wan MDB bersama Raja Petra menerima intelligence briefing yang kurang tepat, yang salah.
Saya ingin terus terang di hadapan bosku babi penyamun Wan MDB dan Raja Petra yang takut check-in dalam penjara Sungai Buloh. Rahsia sulit terkini menyatakan perbicaraan kes jenayah rompakan Wan MDB Najib Razak, kes jenayah rompakan berpuluh-puluh kes Najib Razak tak boleh ditutup Raja Petra. Kau nak buat macam mana pun. Kau nak fitnah hakim-hakim kah? Kau nak fitnah Zeti Aziz kah? Kau nak fitnah siapapun. Kau nak kambing hitamkan siapapun. Hatta saya ni pun kau nak kambing hitamkan. Sudah terlambat Raja Petra untuk tolong Najib Razak dalam semua lebih 40 kes jenayah rompakannya. Kes jenayah kau dalam Mahkamah Malaysia Raja Petra sama banyak dengan Najib Razak. Kes saman fitnah ke atas kau Raja Petra, semua kau kalah dalam Mahkamah Malaysia. Sebab semua apa yang kau cakap dalam website rasmi Malaysia Today, dalam YouTube kau, semuanya merapu, merepek, meraban fitnah dan propaganda politik bodoh-bodoh. Sampai kau takut nak pulang negara kau sendiri. You are same level with Nur Sajat. Raja Petra, you are same level with Jolo. That is your standard. Sangat-sangat kesian. Penjenayah seperti Raja Petra terpaksa diupah oleh bosku babi penyamun Wan MDB untuk tolong dia tutup kes mahkamah. Bosku babi penyamun Wan MDB melobi macam mana pun Raja Petra tu dalam YouTube, dalam website Malaysia Today untuk menghuru-harakan institusi kehakiman negara. Nasi sudah jadi bubur bosku, salah kau sendiri. Yang kau pergi simpan duit rompakan Wan MDB berbilion-bilion ringgit dalam akaun bank peribadi kau buat apa? Ini kerja bodoh, kerja gila, kerja tolol. Ini kerja gali lubang kubur sendiri Najib Razak. Raja Petra, untuk makluman kau, berdasarkan maklumat sulit, kes rompakan Wan MDB Najib Razak itu tak boleh U-turn dah dalam institusi kehakiman negara. Kerana tangan-tangan kait politik Malaysia tak mahu tolong Najib Razak lagi. Tangan-tangan kait politik Malaysia sudah penat tengok budaya politik rompak-merompak Najib Razak itu. Untuk makluman kau Raja Petra, rahsia sulit menyatakan saat ini, lebih 40 kes jenayah rompakan Najib Razak tak boleh ditutup dalam institusi kehakiman negara. Kerana jika ditutup, nama yang di Pertuan Agong, nama Raja-Raja Melayu, nama Tun Dr. Mahathir Mohamad dan nama rakyat Malaysia serta negara Malaysia berdaulat ini akan busuk di persada antarabangsa. And that is why, for your information Raja Petra, Kerajaan Agung, Kerajaan Tun Dr. Mahathir, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Muhyiddin, Kerajaan Rakyat Malaysia tak mahu tutup lebih 40 kes jenayah rompakan Najib Razak. Sudah tidak ada yang mahu tolong Najib Razak. Untuk makluman kau Raja Petra, Amerika Syarikat, United Kingdom, Israel, negara-negara kuasa besar asing, tidak ada yang boleh tolong kes mahkamah Najib Razak ini sampai sekarang. Kerana untuk makluman Raja Petra, ini bukan kes politika Raja Petra. Ini kes jenayah besar, kes jenayah berat. Rompakan Wan MDB sudah diketahui di seluruh dunia, terang lagi bersuluh. Raja Petra yang tolol, yang bangang, otak loba, otak babi. Crystal clear Raja Petra. You sendiri mengaku 2.6 bilion ringgit masuk dalam akaun bank peribadi bosku Najib.
diberikan oleh Jolo guna duit rompakan 1MDB. Apa kau cakap biarkan mahkamah yang tentukan itu duit 1MDB atau duit derma Raja Arab Saudi? Come on Raja Petra. Takkan kau otak tua expired sampai tahap begini, bodoh kau. Keputusan hakim-hakim Mahkamah Malaysia sudah diumumkan lebih awal berbanding dengan mahkamah negara lain. Mahkamah Malaysia lebih advance, lebih laju dalam perbicaraan kes rompakan 1MDB ini. It's very clear. Keputusan muktamad Raja Petra. Kau tak dengar keputusan 4 orang hakim dalam institusi kehakiman negara mengesahkan 2.6 bilion ringgit. Bukan derma Raja Arab Saudi, itu adalah duit yang dirompak oleh bosku Najib dalam SRC 1MDB. How can be penganalisis politik pro bosku babi penyamun 1MDB bernama Raja Petra tidak tahu tentang keputusan muktamad hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia? Mahkamah Malaysia tak sama dengan Mahkamah Amerika Syarikat Raja Petra, tak sama dengan Mahkamah United Kingdom di London. Mahkamah Malaysia itu bertaraf dunia, bertaraf 10 bintang. Tak takut mati kena bom C4 menjatuhkan hukuman bersalah ke atas Najib Razak, Raja Petra. Do you think hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia takut mati menjatuhkan hukuman ke atas Najib Razak, Raja Petra? Kau nak ugut hakim-hakim hari-hari dalam kau punya YouTube, dalam kau punya website politik, kaki fitnah, bodoh-bodoh propaganda yang memang tak laku dalam percaturan kuasa dunia. You are laughing stock for all generation. Bikin malu generasi tua, generasi lama. Kami pun generasi baru terkejut dengan kebodohan Raja Petra selaku generasi tua. Ketinggalan kereta api tentang keputusan 4 orang hakim yang mengesahkan Najib Razak memang merompak duit SRC 1MDB berbilion-bilion ringgit dan didapati bersalah 42 juta ringgit. Dirompak oleh Najib Razak, Raja Petra. Itu bukan derma Raja Arab Saudi. Itu memang duit rompakan SRC 1MDB. Tolong perbetulkan fakta anda. Tolong membaca lebih banyak lagi Raja Petra. Kami rakyat Malaysia yang berada dalam negara Malaysia tidak bodoh macam kau Raja Petra, macam kau punya bos bernama bosku babi penyamun 1MDB itu. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Kau nak spin tunggang langgang putar belit 360 darjah tak boleh Raja Petra. Nasi sudah jadi bubur. Bos besar kau sudah kalah dalam Mahkamah Malaysia. Dijangkakan di peringkat Mahkamah Persekutuan pun dah kalah awal. Kau tak dengarkah keputusan 5 orang hakim Mahkamah Tertinggi Negara, Mahkamah paling tinggi di Istana Kehakiman Putrajaya? 5 orang hakim termasuk Ketua Hakim Negara menolak semua bukti-bukti baru, bukti-bukti palsu, bukti-bukti bodoh-bodoh Najib Razak dan peguam-peguamnya untuk memfitnah Zeti Aziz. Selepas aku ketuk, aku hentam kau Raja Petra, bosku babi penyamun 1MDB kemarin, dah berhenti kau serang Zeti Aziz kan hari ini. Sekarang kau nak serang hakim. Raja Petra, untuk makluman kau, Ismail Sabri dan Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri ke-9 Malaysia bersama Yang di-Pertuan Agong, memberi kenaikan pangkat kepada Yang Arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Bosku Najib dan kau Raja Petra bersama Cyber Troopers, bosku Najib menyerang Hakim Muhammad Nazlan sebagai hakim yang tidak ada kepakaran tentang subjek rompakan SRC 1MDB. Tetapi did you think about this, Raja Petra? Kenapa Perdana Menteri ke-9 Malaysia dan Yang di-Pertuan Agong naikkan pangkat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali daripada status Hakim Mahkamah Tinggi menjadi Hakim Mahkamah Rayuan? Gaji pun naik.
dapat pangkat Datuk Seri Paduka daripada Sultan Selangor. Bosku Najib dapat apa? Hukuman penjara 12 tahun. Pangkat Datuk Seri Najib Razak ditarik balik oleh Sultan Selangor. You Raja Petra dapat title apa? Jadi pelarian macam Jolo, macam Nur Sajat di luar negara. Sebab kau mempunyai kes jenayah yang banyak dalam negara ini. Sama seperti bosku Najib dan Jolo. Seperti Nur Sajat. You macam pondan lah Raja Petra. Takut terkencing-kencing dibicarakan dalam mahkamah. Takut terkencing-kencing ditangkap oleh PDRM. Takut terkencing-kencing check in dalam penjara Sungai Buloh bersama bosku babi penyamun Wan MDB, bersama Jolo, bersama Nur Sajat. That is your level. Tidak ada beza kau dengan Nur Sajat. Tidak ada batang kemaluan, tidak ada telur untuk pulang ke Malaysia. Bosku babi penyamun Wan MDB, jangan lupa, Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan Agung menaikkan pangkat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sebagai penghargaan kepada jasa hakim itu yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas kamu Najib Razak, kerana kamu memang watak utama, dalang utama, mastermind merompak duit SRC 1 MDB milik rakyat Malaysia. 3 orang hakim Mahkamah Rayuan mengiktiraf keputusan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sebagai keputusan yang sangat-sangat adil. Buktinya sangat-sangat kukuh. Dan ini menjadi satu keputusan yang sangat-sangat memalukan Najib Razak dan Raja Petra serta penyokong-penyokong bosku babi penyamun Wan MDB dalam negara ini. Kami tahu Najib Razak, Raja Petra dan penyokong-penyokongnya sangat terkejut dengan kekalahan yang sangat-sangat memalukan 7 kes jenayah rompakan SRC 1 MDB atas nama Najib Razak. Bersyukurlah bosku babi penjamun YNDB, hakim-hakim dalam negara ini menangguhkan hukuman penjara ke atas kau. Itu pun kau tak tahu berterima kasih di hadapan hakim-hakim dalam negara ini. Bosku babi penyamun YNDB, bersyukurlah kau boleh bayar wang jaminan bebas jutaan ringgit untuk tidak check-in dalam penjara. Itu pun kau tidak tahu berterima kasih di hadapan Hakim Muhammad Nazlan dan hakim-hakim Mahkamah Rayuan dalam negara ini. Ini adalah budi bicara hakim atas prinsip nilai kemanusiaan untuk memberi peluang kau bertaubat. Najib Razak, itu pun kau tak sedar diri. Kau tak tahu berterima kasih setelah ditolong untuk penangguhan hukuman penjara Sungai Buloh sampai sekarang. Ya, memang kau babi penyamun Wan MDB, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu malu di hadapan hakim-hakim yang membantu kau untuk mengajar kau tentang prinsip keadilan undang-undang, prinsip kemanusiaan, supaya kau bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Kalau hakim-hakim ini tidak adil, Najib Razak, kau sudah check-in dalam penjara Sungai Buloh hari ini. Kalau betul-betul hakim dalam negara ini kejam, kau sudah disumbat dalam penjara Sungai Buloh oleh 4 orang hakim dalam Mahkamah Malaysia, Najib Razak. Kalau betul perbicaraan mahkamah kau ini tidak adil, hakim-hakim takkan bagi peluang untuk kau bebas dalam negara ini. Ini lebih daripada adil, Najib Razak. Ini lebih manusiawi. Tetapi ya, babi penyamun Wan MDB macam kau tidak tahu cermin diri sendiri. Teruskan Najib Razak, kau merompak dan mencuri, mengasihi bodoh rakyat. Ending wayang perbicaraan mahkamah kau ini, kau sendiri sudah tahu bersama Raja Petra. You are confirm check-in penjara Sungai Buloh tidak lama lagi. Ramai orang tanya, kenapa Najib Razak bebas walaupun sudah kalah dalam 7 kes jenayah rompakan SRC 1 MDB? Raja Petra nak dengar? Seluruh dunia nak dengar kenapa? Perkara pertama, itu adalah budi bicara kuasa hakim-hakim dalam negara ini untuk menangguhkan hukuman penjara Sungai Buloh ke atas Najib Razak.
Tidak ada sesiapa yang boleh mempertikaikan budi bicara dan kuasa veto hakim-hakim untuk menangguhkan hukuman penjara itu. Tetapi yang pasti Najib Razak sudah kalah di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan di peringkat Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Keputusan muktamad tidak boleh U-turn. So, walaupun Najib Razak tidak disumbat dalam penjara Sungai Buloh, Najib Razak tetap malu dengan kekalahannya. Najib Razak tertekan, tak boleh tidur malam, pakcik-makcik Oto Arum. Walaupun hakim-hakim tu belum sumbat Najib Razak ke dalam penjara Sungai Buloh, Najib Razak tetap marah dengan hakim-hakim itu. Kerana hakim-hakim itu memberi kekalahan yang sangat-sangat memalukan Najib Razak. So, masuk penjara atau tidak masuk penjara, Najib Razak tetap kalah dalam perbicaraan kes jenayah rompakannya sendiri. Kedua, kenapa Najib Razak tidak disumbat dalam penjara Sungai Buloh? Ia adalah untuk mengekalkan pemerintahan Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan UMNO BN dan Perikatan Nasional. Jika Najib Razak disumbat awal ke dalam penjara Sungai Buloh, politik Malaysia akan huru-hara, kerajaan akan tumbang. Maka untuk mengelakkan Kerajaan Ismail Sabri tumbang, adalah wajar untuk penangguhan hukuman penjara Sungai Buloh ke atas Najib Razak. Semua rahsia percaturan kuasa ini di tangan saya. Saya mengalu-alukan sesiapa sahaja yang mahu menghancurkan kingmaker politik Malaysia ini. Tetapi ingat, ada harga yang perlu dibayar. Sejak saya diheret dalam percaturan kuasa ini, ada ramai pemimpin yang kantoi mahu menghancurkan saya. Tetapi akhirnya pemimpin-pemimpin itu hancur tersungkur di Putrajaya. Saya tak perlu sebut nama mereka siapa yang hancur. Anda tahu siapa pemimpin-pemimpin itu. That is why saya tidak takut mati, saya tidak takut miskin, saya tidak takut untuk masuk dalam penjara Sungai Buloh. Macam kamu, Najib Razak. Saya tidak ada rekod jenayah dalam negara ini. Sebaliknya, saya ada rekod menang dalam Mahkamah Malaysia ini. Sebab itu saya masih bebas. Sebab itu saya kingmaker politik Malaysia yang paling ditakuti oleh semua pemimpin penyamun-penyangak dalam negara ini. So, bosku babi penyamun Wan MDB, please mark my word. Permintaan kamu untuk mengulang tayang perbicaraan kes jenayah rompakan SRC Wan MDB masih tidak ditunaikan sampai sekarang. Kerana keputusannya tetap sama. Jangan terlampau bodoh, Najib Razak, untuk minta ulang tayang perbicaraan kes rompakan Wan MDB untuk melambat-lambatkan hukuman penjara Sungai Buloh. Hukuman penjara Sungai Buloh itu sudah dilambat-lambatkan pun. Apa lagi yang kau mahu, Najib Razak? Tak boleh move on? Hancur dalam Mahkamah Malaysia? Malu kalah 7 kes jenayah rompakan SRC Wan MDB? Itulah. Kau bangga jadi babi penyamun Wan MDB, bosku. Maka inilah balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kekalahan kau dalam Mahkamah Malaysia adalah atas izin kuasa Allah yang maha berkuasa, yang maha adil. Ingat, pakcik-makcik Oto Arum, semua apa yang berlaku dalam negara ini atas aturan Allah yang maha berkuasa. Manusia, hakim-hakim, Jufazli Syahmat, rakyat hanyalah asbab. Yang paling berkuasa menentukan nasib hidup Najib Razak ini yang tamak haloba, gila merompak duit Wan MDB. Hancur dalam Mahkamah Malaysia, hancur dalam Mahkamah MK Syarikat. Semuanya adalah atas izin kuasa Allah yang maha berkuasa. Najib Razak, wake up. Kamu bukan Tuhan. Kamu tidak ada kuasa, sebab itu kamu hancur bersama orang-orang kamu sampai sekarang. Ingat ya, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia yang akan hantar kamu ke dalam penjara Sungai Buloh sebelum PRU 15 atau selepas PRU 15. Checkmate and game over. Bosku babi penyamun Wan MDB yang bodoh-bodoh
bersama Raja Petra minta ulang tayang perbicaraan kes jenayah rompakan SRC1 MDB yang keputusannya tetap sama. Kau Najib Razak akan kalah dalam semua kes jenayah rompakan kau. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu bosku. Penjara neraka Jahanam Allah juga kirim salam rindu bosku babi penyamun 1MDB. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Game is over bosku. Terima kasih.